Apakah itu ilmu takhrij? Ilmu takhrij ialah suatu ilmu yang membahaskan mengenai prinsip dan metod yang memudahkan capaian kepada kedudukan hadis, mengenal pasti mutabaah dan syawahid daripada sumber-sumber asal, sumber-sumber menyerupai asal dan sumber-sumber tidak asal. Ia juga menjelaskan hukum dan darjat hadis sama ada diterima atau ditolak. Hadis asal kumpulan kami berbunyi, Haddatsana Ismail, qala haddatsani Malik, An-Nafi' wa Abdullah ibn Dinar wa Zaid ibn Aslam yukhbirunahu an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Maksudnya, telah menceritakan kepadaku Ismail, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dan Abdullah bin Dinar serta Zaid bin Aslam. Mereka mengabarkan kepadanya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat orang yang menjulurkan pakaiannya dengan sombong. Hadis asal ini juga terdapat dalam kitab yang lain seperti yang pertama Sunan Abu Daud, yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga Sunan Nasa'i, yang keempat Sunan Tirmizi, yang kelima Sunan Ibnu Majah, yang keenam Musnad Ahmad dan yang terakhir Muwatta' Malik. Dan ketujuh-tujuh dari hadis dari kitab ini hadisnya berstatus sahih. Untuk mentakhrij hadis asal, kumpulan kami menggunakan 5 cara bagi mentakhrijkan hadis tersebut, iaitu yang pertama aplikasi ensiklopedia hadis, yang kedua Dora.net, yang ketiga Islam Web, yang keempat menggunakan aplikasi Jami' Kutubut Tis'ah, dan yang terakhir kami melihat kepada kitab asal Sahih Bukhari yang PDF punya. Aplikasi yang pertama untuk mentakhrij hadis ialah ensiklopedia hadis. Cara pertama ialah dengan menulis teks. Teks itu berdasarkan bab yang kita dapat. Bagi kumpulan kami, bab pakaian dan perhiasan. Jadi kami tulis teks tersebut dan sentuh kanta di bawah. Kedua, klik hasil carian kepada teks yang telah ditulis. Ketiga, ia akan keluar hasil kepada carian hadis. Keempat, jika ingin melihat hadis yang terkait dengan hadis asal, lihat bahagian hadis terkait. Kemudian, kelima, pilih riwayat Bukhari 5345 dan tekan ikon sebelah kanan untuk melihat teks keseluruhan hadis. 6. Hasil kepada hadis terkait akan keluar. Kemudian, kembali kepada hadis nombor 5337 dan bayangkan terjemahan. Kemudian, sentuh ikon paling kiri untuk menyalin teks tersebut. Kemudian, buka notepad dan tampalkan hadis tersebut. Seterusnya, kembali kepada hadis dan bayangkan terjemahan pula. Kemudian, klik ikon paling kiri untuk menyalin terjemahan tersebut dan tampalkan di notepad, dan kembali kepada hadis asal dan klik untuk mendapatkan info kitab dan bab. Seterusnya, paparan maklumat kitab dan bab akan keluar, dan klik ikon syahid berwarna hijau itu untuk info status hadis dan akan keluar info status kepada hadis tersebut. Aplikasi ensiklopedia hadis ini juga menyediakan rantaian sanad perawi dengan hanya mengklik ikon portrait untuk melihat rantaian sanad perawi tersebut. Dan ini adalah rantaian sanad perawi kepada hadis kumpulan kami. Kemudian catat kesemua info di dalam notepad dengan menulis nama penulis buku Imam Bukhari, nama buku Sahih Bukhari di dalam kitab pakaian, di dalam bab firman Allah, siapa yang mahu mengharamkan perhiasan Allah yang Allah telah keluarkan untuk hamba-hambanya. Nombor hadis 5337. Dara.net. Pertama sekali search Dara.net di Google. Kalau menggunakan telefon bimbit, hendaklah terlebih dahulu install di Play Store atau Apple Store. Jika sudah membuka Dora.net di Google, klik di bahagian search untuk mencari hadis. Kemudian akan keluar paparan kepada hadis tersebut beserta takhrijnya, iaitu nama penulis buku, nama buku, nombor hadis, kitab, bab dan perawi tertinggi dan status kepada hadis ini. Cara yang ketiga untuk mentakhrij hadis adalah dengan menggunakan laman web islamweb.net. Ada 7 langkah-langkahnya. Pertama, pergi ke Google dan type islamweb.net, kemudian search. Kedua, setelah keluarnya bahagian hadapan Islam Web tersebut, klik pada perkataan Al-Maktabah. Langkah yang ketiga, scroll ke bawah sehingga jumpa bahagian kotak-kotak dan klik perkataan Mustalah Hadis. Keempat, bagi memudahkan pencarian hadis, pergi kepada hasil pencarian. Dan langkah yang kelima, masukkan beberapa kalimah unik yang terdapat dalam hadis yang dicari pada hasil pencarian tersebut. Yang keenam,
munculnya beberapa pilihan hadis dan di sini kita perlu baca dengan teliti hadis mana yang ingin dicari. Kemudian boleh dilihat di bahagian atas pilihan hadis ada dinyatakan nama, kitab dan bab hadis. Yang terakhir, setelah memilih hadis yang ingin dicari, lihat pada bahagian belah kanan hadis. Di situ ada terteranya nombor hadis dan boleh mentahrish hadis tersebut secara lengkap. Nama buku Sahih Bukhari, Kitab Pakaian atau Al-Libas, bab qaulullah ta'ala kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi, nombor hadis 5446 dan perawi yang meriwayatkan hadis dari kalangan sahabat adalah Abdullah bin Umar. Cara yang keempat, mentakhrish hadis dengan menggunakan aplikasi Jami' Kutubut Tis'ah. Ada 9 langkahnya. Pertama, search perkataan Jami' Kutubut Tis'ah di dalam tulisan Jawi di Google Play Store dan muat turun ke dalam telefon. Yang kedua, setelah selesai install apps tersebut, buka apps tersebut dan klik pada bahagian Alkitab. Yang ketiga, hadis kumpulan kami merupakan hadis dari Sahih Bukhari. Jadi, kami klik perkataan Sahih Bukhari tersebut. Setelah klik perkataan Sahih Bukhari tersebut, akan keluarnya pelbagai jenis kitab seperti yang dilihat pada gambar yang keempat. Kelima, untuk memudahkan hasil pencarian, masukkan perkataan kitab hadis kita di hasil pencarian. Macam kumpulan kami hadis dari kitab Al-Libas, jadi kami search perkataan libas tersebut. Keenam, akan keluarnya pelbagai jenis bab yang terdapat dalam kitab libas ini. Jadi kita perlu membuka bab tersebut satu persatu untuk mengetahui hadis kita di bahagian yang mana. Yang ketujuh, setelah keluarnya hadis yang dicari, kita boleh mentakhrish hadis tersebut secara lengkap. Jika dilihat pada bahagian atas, ada tera-teranya Sahih Bukhari, kitab dari kitab Al-Libas, bab qaulullah ta'ala kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi, nombor hadis 5783. Perawi hadis Abdullah bin Umar. Untuk mengetahui maklumat perawi yang terdapat dalam sanad, kita perlu klik nama perawi tersebut. Seperti di dalam gambar yang ke-8, ini merupakan gambar biodata perawi sahabat iaitu Ibnu Umar. Dan maklumat tambahan seterusnya, lihat pada bahagian bawah hadis sebelah kanan untuk melihat syarah hadis ini. Gambar 9 itu merupakan syarah hadis dari kitab Fathul Bari bisyarah Sahih Bukhari. Cara yang terakhir adalah mentakhrish hadis dengan menggunakan kitab Sahih Bukhari PDF. Kitab Sahih Bukhari PDF ini boleh di-download di Google. Jadi gambar pertama itu merupakan gambar muka hadapan kitab Sahih Bukhari yang telah di-download, dan gambar kedua ini merupakan hasil pencarian hadis bagi kumpulan kami. Kemudian saya akan teruskan dengan hadis mardud. Matan hadisnya berbunyi rakaatani bi imamatin khairun min sab'ina rakaatan bi ghairi imamatin. Terjemahannya, 2 rakaat dengan memakai serban lebih baik dari 70 rakaat tanpa memakai serban. Takhrish hadis, hadis nombor 5699, status hadis maudhu' yakni palsu. Perawi hadisnya ialah Jabir bin Abdullah. Berikut merupakan cara mentakhrish hadis menggunakan kitab Silsilah Al-Ahadis Al-Dhaifah wal Maudu'ah. Pada bulatan merah yang pertama adalah merupakan nama kitab, yang kedua nama pengarang, yang ketiga adalah nombor hadis dan yang keempat adalah merupakan status hadis. Saya teruskan dengan pendapat para ulama. Kategori ulama yang syadid, pertamanya, hadis ini disebut oleh Syekh Masyhur bin Hasan Al-Salman dalam kitab himpunan hadis-hadis lemah dan palsu beliau yang berjudul Silsilah Al-Ahadis Al-Dhaifah wal Maudu'ah Mujarradah and Al-Takhrish pada halaman 321, hadis nombor 1694. Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab Silsilah Al-Ahadis Al-Dhaifah wal Maudu'ah karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Berikut adalah maklumat ringkas tentang hadis Jabir radhiyallahu anhu yang terdapat dalam kitab ini. Maudhu' an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaatani bi imamatin khairun min sab'ina bi ghairi imamatin. Maksudnya yakni palsu. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, 2 rakaat dengan memakai serban lebih baik dari 70 rakaat tanpa memakai serban. Diriwayatkan oleh Ad-Dalami dalam kitab Musnad Al-Firdaus, lihat Silsilah Al-Dhaifah nombor 5699. Yang keduanya, Ibnu Utsaimin berkata, hadis ini palsu dan suatu pendustaan terhadap nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serban
Serban adalah seumpama pakaian lain yang mengikut adat setempat. Sekiranya kamu berada di dalam kawasan orang memakai serban, maka pakailah. Sekiranya kamu berada di dalam kawasan orang yang tidak memakai serban tetapi mereka memakai ghusrah, iaitu kain penutup kepala, atau tanpa memakai apa-apa yang menutup kepala, maka lakukanlah seperti mana mereka lakukan. Kategori ulama mu'tadil, yakni pertengahan. Yang pertama, Al-Munawi berkata, di dalam periwayatannya terdapat Tariq bin Abdul Rahman yang disebutkan oleh Al-Zahabi di dalam perawi-perawi yang lemah. Yang kedua, An-Nasai berkata, lemah. Yang ketiga, daripada Muhammad bin Ajlan, Al-Bukhari menyebutkannya di dalam perawi-perawi lemah. Yang keempat, Al-Hakim pula berkata, buruk hafalannya. Jadi justru itu hadis ini terlalu lemah untuk dijadikan hujah. Tidak boleh menyebarkannya melainkan dengan tujuan bagi menyatakan kelemahannya untuk melarang orang berhujah dengannya. Kemudian hadis ganti, matan hadisnya berbunyi, Haddatsana Mutarrif Abu Mus'ab qala, Haddatsana Abdul Rahman bin Abi Al-Mawali an Muhammad bin Al-Munkadir qala, Ra'aitu Jabir bin Abdullah yusalli fi thawbin wahidin wa qala ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawbin. Terjemahannya, telah menceritakan kepada kami Mutarrif Abu Mus'ab berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Rahman bin Abu Al-Mawali dari Muhammad bin Al-Munkadir berkata, aku melihat Jabir bin Abdullah melaksanakan solat dengan mengenakan satu pakaian. Lalu dia berkata, aku pernah melihat Nabi SAW solat dengan mengenakan satu kain. Takhrij hadis, hadis nombor 304, status hadis, sahih. Perawi hadisnya ialah Jabir bin Abdullah Amru bin Haram, Muhammad bin Al-Munkadir bin Abdullah bin Al-Hudair, Abdul Rahman bin Abi Al-Mawali Zaid, Mutarrif bin Abdullah bin Mutarrif. Kami telah menggunakan aplikasi ensiklopedia hadis bagi mencari takhrij hadis ganti ini. Kesimpulannya, penjelasan ringkas dari kumpulan kami ini hanyalah satu usaha untuk memudahkan pencarian hadis dan menyatakan sumbernya. Dengan cara menggunakan aplikasi atau laman web yang diterangkan dalam slide ini merupakan tahap minimum untuk seorang penuntut ilmu. Masih ada lagi aplikasi takhrij hadis yang lebih mendalam dan lebih terperinci yang tidak disebutkan dalam video pembentangkan ini. Semoga Allah Ta'ala memberkati segala usaha untuk kita memastikan As-Sunnah dan Al-Hadis terpelihara seiringan dengan Al-Quranul Karim.